Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, dan hari ini dapat kita bertemu lagi dalam puasa kewangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama dalam hari yang ke-21. 21 hari kita telah bersama dengan Abang Abu. Terima kasihlah kerana yang sabar dapat follow setiap hari, dengar benda-benda yang macam kadang-kadang macam tak best nak dengar, tapi benda yang penting saya rasa untuk kita menjalani kehidupan yang baik dalam masa-masa ni. Kita memperbaiki kewangan kita dengan apa kata orang tu, dengan perkara-perkara yang macam tak selalu kita bincangkan, tak selalu kita kita fikirkan, tak teringat pun benda-benda yang kita bincang ni. Ada benda yang very straightforward, ada benda yang macam kita terlupa. Dan bila kita dengar macam ni kan, kita bincang, saya sendiri yang banyak belajar tu. Saya sendiri banyak belajar daripada perkongsian ni. Saya dapat banyak ilmu-ilmu baru sebenarnya, yang buatkan saya macam wow, aku learn something yang very powerful. Alright, saya learn something yang very powerful dalam perjalanan apa kata orang tu, perjalanan ni lah. Dan hari ni sudah nampak tak, pejam celik kita dah masuk hari ke-22 puasa, dan hari ke-21 kita punya program ni. Kita tinggal ada 6 hari lagi untuk kita tamatkan program ni, program bersama dengan Abang Abu ni. Jadi lepas tu dah lah tak payah nak jumpa Abang Abu lagi kan. Mungkin kita ada benda baru nanti saya akan buat insya-Allah, tapi biar kita mula praktikkan benda yang ni. Dan saya sangat yakin lah bagi yang sudah pun memulakan diorang mula fikirkan ataupun mula bincangkan, mula buat benda yang Abang Abu suruh ni dengan family, pastinya awak dapat sesuatu yang berbeza lah. Saya juga dapat terima daripada kenalan-kenalan yang begitu suka lah bila saya cakap diorang suka, ada yang sangat suka dengan apa yang saya buat ni. Terima kasihlah kerana support anda. Alright, kita nak juga pastikan kita dapat bersama dengan ramai. Jadi mulakan dengan istighfar kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaik. Alright, tu yang kita cuba nak berkongsi dengan rakan-rakan kita. Alright, dan kita tengok pada pagi ni siapa yang berada di sini. Assalamualaikum, Ajimul Nasirullah kan. Ni dia cakap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ajimul Nasirullah kan, yang bersama dengan kita pada hari ini untuk nak tengok-tengok. Dan hari ni topik kita bayar on time. Nanti kita akan bincang benda tu. Tapi sekarang marilah kita berukuah semalam, ya Allah, semalam hari yang saya paling apa kata orang tu seronok lah, tapi penat gila sebab semalam kita kan ada teba prata, teba murtabak kan, murtabak amal kita, teba sampai pukul 5:45. Sebab kita punya target sebenarnya dalam sebelum asar. Jadi asar tu, lepas asar kita dah boleh terus deliver. Tapi disebabkan nak buat tu, dia makan masa sampai pukul 5. Jadi lepas 5 baru kita start untuk nak pergi hantar. Jadi benda tu jadi satu yang lambat sebab masa tu pula kereta orang baru balik kerja apa tu semua. Dia jadilah sampai malam. Pukul 10.20 adalah last penghantaran. So bayangkan 10 kita start pukul 5, pukul 10 baru habis. Lepas tu saya terpaksa minta maaf kepada ramai yang sebenarnya order untuk berbuka, tak dapatlah mereka rasa untuk buka tapi lepas tu. Sebab
Yang saya dapat hantar sebelum berbuka adalah sebelah Pasiri sana kan, sebelah sini lah, maksudnya Bedok, Pasiri, Haugang, Sengkang, semua tu kita dapat lah Alhamdulillah habis sebelum berbuka. Tapi yang lain tu Jurong pun sebelum berbuka dah. Yang lain lah Sembawang, Woodlands, Bukit Panjang, tempat-tempat yang belah sini tu Marsiling semua tak dapat. Dan last sekali Senja dan Bangkit tu paling last. Okey, Ayu paling last lah, orang yang paling last dapat. Tapi saya harap minta maaf kerana memang tak terfikir yang kita akan sampai macam tu punya lambat. Tapi seronoklah dapat berjumpa adik-beradik sambil kita buat ni untuk amal kan. Jadi alhamdulillah lah, kita puas hati lah kan. Kita puas hati insya-Allah. Assalamualaikum Abang Abu handsome, best. Okey, dia dah tahulah. Jadi kita bagi tepukan kerana dia dah menggunakan perkataan yang akan dapat tepukan. Assalamualaikum AA yang best. Aku nak yang handsome. Yang best ni kita tak berapa, insya-Allah lah boleh bagi, tapi mungkin dia bagi yang ni je. Dia bagi loceng je. Jadi kau kena gunakan Abang Abu handsome tu baru dapat tepukan apa tu semua. Okey, insyaAllah Viloshana malam ni kita jumpa adik-beradik soft yang soft keempat. Malam ni kita ada jumpa. Soft 1, soft 2, soft 3 dia bercuti bulan puasa ni. Soft 4 masih lagi berterusan sebab dia baru. Jadi kita dapat berterusan great morning dia cakap Viloshana. Alright, dan kita juga Dr. Ravi selamat pagi handsome di pagi sayu ni. Alright. Sayu pula ke? Tak adalah sayu. Okey apa? Dia nampak macam penat sikit sebab semalam dah lah aku dah berapa tahun saya ingat saya dah beberapa tahun lama saya tak macam get involved actively dalam Teba Prata ni. Jadi of course malam tu ada sedikit satu benda yang bagus, seperti macam kita kan bila kita nak Teba tu kita kena pusing. Dia macam jogging. Cuba jogging kau letak benda tu. Kau letak lepas tu kau jogging, kau mesti rasa semput, rasa lain. Samalah semalam saya kena letak dekat sini dan bisa buat memang tak boleh lah sebab saya dah lama saya tak buat. Jadi itu yang saya macam mengah buat benda tu kan, sebab lama sangat tak buat. Jadi dia memang mengah. Lepas tu tempat tu pula kecil kan. Ya Allah, dia punya penat tu memang luar biasa. Saya sampai sakit pinggang semalam kan buat benda tu, sebab benda tu bawah pula. Saya kalau buat kena macam ni baru sedap kan. Ini kena tunduk ke bawah, jadi dia jadi macam penat lah. Jadi itulah pengalaman semalam Allahu Akbar. Tapi saya apa-apa pun kita gembira lah kerana kita buat kerana amal. Jadi kita tak adalah rasa macam penat. Bukan tak penat, tapi tak rasa macam tak sedap. Dia rasa sedap. Penat pun dia rasa sedap. Okey, kita dah Hanizah cakap Assalamualaikum, selamat pagi AA dan semua yang ada kat sini. Terima kasih Kak Hanizah. Okey, brother Suhaimi ni abang Abu handsome. Ni Suhaimi pun semalam yang bestnya, apa yang bestnya semalam tau. Semalam kat Singapura saya yang deliver, saya sendiri yang deliver. Saya lepas dah ni pukul 5 kan, saya dengan anak-anak saya, dengan umar saya, semua kita pergi deliver tau daripada setiap tempat tu kan. Jadi yang best kita dapat berjumpa dengan sibling Singapura, adik-beradik yang first time saya jumpa. Walaupun kita dah bertemu dalam alam maya ni lama kan, tapi bila tu first time banyak. Amir Hamzah semalam, Suhaimi kita jumpa first time, Sulika siap panggil lah. Mak dia suruh panggil saya suruh anak saya je pergi hantar kan. Dia suruh panggil nak ambil gambar, suruh ajak solat tarawih sekali kan sebab dia terlambat. Tapi kita kan dapat jumpa, dan kita jumpa Ayu dengan husband dia, kita jumpa Sulika, kita jumpa Abang Kunju pun ada semalam, kita jumpa Abang Kunju, kita jumpa Suhaimi, kita jumpa Amir, kita jumpa Ayu Asi. Semua ni first time kita jumpa. Memang macam seronok lah jumpa adik-beradik kan first time. Alright, penat tapi perasaan di dalam terasa sangat hebat kan. Betul. Tertinggal lah kan, kau tertinggal jadi Aslina. Okey, baru aku boleh kasih bukan ni Alright, so itulah pengalaman Abang Bu semalam dalam menjalankan satu kerja amal kerja sukarela Alhamdulillah dapatlah terkumpul dalam 2,000 lebih, walaupun kita target dalam 5,000, tapi kita dapatlah dalam 2,000 lebih untuk kita berikan kepada keluarga yang memerlukan insya-Allah. Alright, jadi itulah yang semalam, dan hari ini insya-Allah kita akan bercerita mengenai topik yang topik ni bukanlah satu topik yang macam
apa ni kan, apa yang nak berbual dengan bayar on time ni kan. Tapi inilah satu topik yang sebenarnya saya rasa memberikan satu pengajaran kepada saya, satu benda yang menjadikan saya ni disiplin, yang alhamdulillah dengan izin Allah tiada mempunyai apa-apa hutang. Alright, disebabkan bayar on time. Sebab dulu saya memang ada masalah ni. Dulu kalau boleh saya tak nak bayar. Kan, apa-apa aku nak, aku tak nak bayar. Tapi bila kita tak bayar, dia jadi satu benda yang dia tertangguh. Bila tertangguh, dia meningkat tanpa kita sedar. Banyak benda yang dulu aku macam tak suka nak bayar on time semua ni kan. Tak, macam contohnya lah, ambil contoh, even tuition anak kan, dulu tak konsisten. Maksudnya tak ambil berat pun benda tu. Kadang-kadang bayaran elektrik, bayaran telefon, bayaran ni kita macam tak bayar on time. Kita mungkin delay 1 bulan, 2 bulan, sampai kadang-kadang tak perasan bulan ke-3, bulan ke-4 orang dah hantar notis nak potong. Masa tu pula kadang-kadang kita tak ada kat situ, alih-alih kena potong. Pernah berlaku ni dekat satu tempat yang saya buat tu, saya macam sampai kena potong baru sedar, belum bayar ke, macam tu kan. Sebab itu juga satu sebab yang saya nak kita bincangkan benda ni. Tapi apa-apa pun, sebelum kita berbincang benda ni, apa kata kita sembang-sembang sikit. Mungkin apa berbuka semalam dan apa awak plan untuk berbuka pada hari ini. Apakah rancangan awak untuk hari ini, hari yang ke 21 dalam kita punya topik kita. Dan hari ini juga nampaknya pasaran saham, saya terpaksa belum tengok lagi, tapi saya nak tengok pasaran saham saya. Can you take my iPad? So saya nak tengok, sebab saya nak pastikan kita hari ni. Jadi kita nak tengok. Sambil-sambil tu boleh tanya soalan kan. Ada tak soalan-soalan yang korang nak tanya ke? Saya tunggu raya baru dapat ayam rendang dari jiran. Tunggu apa? Tunggu raya Aduh, sebenarnya tak tunggulah. Nak pergi je makan kan. Ni kan. What's that? Okey, kita dah. Okey, siapa ni? Okey, Shana Wiloshana dia cakap tunggu jiran saya tunggu raya baru dapat. Come on, ada tak soalan? Come on, kita start dengan soalan, sebab seperti yang korang tahu, soalan ni akan menjadikan saya macam semangat nak jawab semua tu. Okey. Kita nak okey. Ada ke tak ada soalan? Takkan kau tak ada soalan? Aduh, tanyalah soalan. Bagi saya semangat sikit boleh tak? Tanya soalan hari apa ni? Melewa naik lagi. Okey, kita nak tengok watchlist kita. Alright. Okey. Tak ada ke soalan? Takkan tak ada soalan, babe. Kan, cuba tanya soalan. Ke memang korang nak lepak-lepak duk? Okey, bagus. Suhaimi ni aku rasa Suhaimi ni aku nak bagi satu hadiah. Orang paling banyak tanya soalan. Kan? Dalam puasa kewangan, orang yang paling banyak soalan Suhaimi. Orang yang paling banyak share dan banyak involve Fardiana. Kan, yang lain-lain nanti aku nak tengok, nak bagi soalan. Dalam pasaran saham apa ni? Dalam pasaran saham apa yang you kenal sangat-sangat, yang you memang cukup kenal dengan karakter dia, perangai dia, karakter saham tu, dan macam adik-beradik kau sendiri. Kalau ada satu saham yang kau kenal, saham apakah itu? Namakan satu je.
Alright, kalau macam saya dia ada beberapa kawan lah dalam saham ni. Saya ada kalau tengok saya letak dalam saya punya portfolio tu, inilah antara saham-saham yang saya kenal sangat. Alright, antaranya of course saya kenal dengan beberapa saham seperti Top Glove. Top Glove. Kita ada saham AirAsia. Saya juga kenal saham AirAsia, saham stok. Kalau nak cakap benda-benda yang macam saya saya involve juga adalah seperti saham kita Saudi pun tu ada, tapi dia memang tak sangat pada hari ni. Tapi insyaAllah kita masih dapat apa kata orang tu simpan saham-saham macam ni. Ini antara benda lah, tapi itu saham-saham yang saya memang simpan untuk saya dapatkan sebenarnya pulangan. Tapi kadang-kadang kita juga kenal kawan-kawan biasa kan, main bola, ajak main bola sekejap. Ada juga kawan-kawan macam tu. Yang tu yang biasanya saya akan ambil yang aktif, saham-saham yang aktif pada hari tersebut. Kalau tengok macam hari ni, saya insya-Allah saya akan cuba nak bermain dengan Malewa. Saya akan bermain dengan saya akan bermain dengan TDM juga hari ni. Saya akan cuba bermain dengan diorang Tancho kan, benda-benda yang top lah pada hari ni. Dan juga Belesto nampaknya dia belum lagi. So ada benda-benda macam itulah saya akan cuba bermain. Yang ni tapi kita bukan main long term. Yang ni kita main macam jumpa member, lepas tu kita main-main macam tu. Jadi sebenarnya dalam saham memang macam itulah. Kita mula kenal dan kita kena tahu strategi apa yang kita nak buat. Untuk saham ni apa yang kita nak buat? Adakah kita nak simpan untuk jangka masa panjang, ataupun kita nak just cepat mengambil kesempatan, ataupun macam mana? Tengok yang hari ni juga, saya juga selalu tengok yang jatuh teruk. Contohnya ada saham-saham yang ni jatuh teruk, dan saham-saham ni juga yang sebenarnya kita boleh plan juga untuk kita dapatkan sesuatu tau. Dia plan saham seperti ni kan, kita sebenarnya boleh juga dapatkan sekejap saya ambil the last, sebab saya rasa benda ni saya boleh juga sangat sekejap saya nak okay. So itu antara lah. Macam sekarang ni saya just got into Supermax Corp ini kau jangan ikut aku sebab saya punya cara sendiri kau kena belajar betul-betul sebelum. Jangan kau nak ikut cara style aku. Ini style untuk orang yang dah lama sangat dengan benda ni, dah faham sangat bila nak masuk, bila nak keluar. Jadi kau tak ada masa, jangan buat benda ni, okey? Pastikan benda tu, jangan awak buat benda-benda yang awak tak faham. Sangat penting benda ni. Tapi sekarang time orang tengah keluarkan benda menjadi macam dia dalam pergerakan yang kita tak boleh sangka. Nampak Tochen ni, kalau sebenarnya dia jatuh sampai RM1 lebih hari tu, sekarang dia dah naik 70 sen, 80 sen dia naik. Tunggu dahsyat. Alright. Okay, anyway, kita datang. Okay, alright, ni soalan daripada Dr. Ravi. Bukan Aslina. Kalau kita berhadapan dengan masalah keluarga besar, pengaruh kita dalam keluarga terlalu kecil, dan kalau kita cuba nak harmonikan semula macam susah, macam mana? Ya, serba salah. Okay, yang ni sebenarnya satu benda yang memang sensitif sangat. Memang susah sikit untuk kita nak sebab keluarga ni dia lain sikit. Dia bukan macam perniagaan ataupun satu persefahaman di antara satu orang yang kita tak kenal. Dia lain sikit. Bila keluarga ni, dia ada sensitivity dia. Jadi kadang-kadang kita tak juga dapat sebab tu dalam keluarga ni kita lebih kepada bertolak ansur. Lebih kepada bertolak ansur. Itu yang pada saya yang menjadikan keluarga tu harmoni. Salah seorang ataupun kita perlu bertolak ansur. Kita kena adakan sifat bertolak ansur tu kerana Allah, kerana nak menjaga hubungan. Kalau kita buat benda tu kerana nak menjaga hubungan, pastinya Allah akan bagi kita satu
dia akan permudahkan urusan kita. Alright. Jadi benda ni memang kadang-kadang susah lah, tapi saya tak dapat nak bagi tahu dengan lengkap apa sebenarnya masalah tu kan, sebab dia terpulang juga masalah ni dia banyak kan, adakah masalah kewangan, masalah hubungan, masalah yang muncul disebabkan apa-apa. Apa sebenarnya masalah tu lebih penting kalau kita faham apa masalah tu, saya rasa saya dapat mungkin bagi satu satu thoughts kan. Tapi pada saya memang benda ni, masalah keluarga ni, dia memang satu benda yang saya belajar adalah bertolak ansur. Kalau kita tidak bertolak ansur, benda tu akan terus dia terus akan meletup dan menjadikan kita punya hubungan tu menjadi lebih macam pahit kan. Jadi kita tak nak, sebab tu kita, pada saya lah, ini saya punya pendapat, saya akan bertolak ansur sebab keluarga kan. Keluarga ni kita nak jaga kan. Hari ini mungkin kita bergaduh, tapi esok lusa kita kena bersatu balik kan, sebab ni keluarga kan. Jadi itu saya punya pendapat lah. Selina, saya tak dapat bagi dengan lengkap sebab tak tahu apa situasi sebenar. Tapi kalau ikut dalam keluarga saya sendirilah, dia lain tau bila kita dengan family, dengan suami isteri, dengan anak-anak, dia satu. Dan kemudian dengan adik-beradik kita lagi satu. Dan dengan saudara mara kita satu. Dia ada banyak hubungan dalam keluarga ni. Jadi nak cakap pengaruh tu biasanya orang yang kalau macam dalam keluarga saya lah, dalam keluarga adik saya Dr. Aziz tu, dia mempunyai pengaruh yang lebih. Sebab apa? Kita semua memang respect dia, kita semua memang kita faham dia adalah seorang yang tegas, seorang yang lemah lembut dan tegas, dan dia seorang yang sangat warak kan, daripada perwatakan, daripada akhlak dia, daripada cara dia buat sesuatu menjadikan kita respect kat dia. Jadi pada saya itu kita tengok semua kan, semua orang ni siapa yang kita respect. Jadi biasanya kalau kita ada isu dan sebagainya, kita akan pergi pada dia. Sebab apa? Bila kita pergi kat dia, dia akan bagi satu solusi. Dan dia juga akan mungkin dalam ilmu dalam itu satu cara yang saya sendiri cuba kalau ada isu-isu kan, yang alhamdulillah Allah jaga benda tu taklah sampai teruk sangat. Tapi memang ada isu, tapi bila ada isu orang yang macam tu kita bertemu dulu kan. Kita tengok dalam keluarga kita, mesti ada, semua keluarga kita ni semua mesti ada satu dua orang yang diorang macam respect lah. Apa yang dia cakap tu kita boleh ikut, kita tahu yang dia buat benda tu baik. Saya rasa itu akan menjadikan kita macam dapat satu jalan keluar lah daripada apa-apa problem and all those stuff. Itu saya punya pandangan lah. Itu sedikit yang saya boleh bagilah, insyaAllah. Alright. Dan hari ini topik yang kita nak bincangkan sebenarnya adalah topik yang saya cakap bayar on time. Apa maksud bayar on time ni kan? What I mean by bayar on time? Kan apa yang saya maksudkan dengan bayar on time ni? Kita nak just tengok apa yang sebenarnya saya cuba nak bagi ni. Alright, contohnya yang saya cakap bayar on time ni kan, bayar on time ni dia sebenarnya dia bila datang buat hutang. Right. Saya lebih fokus kat sini bila saya cakap macam bayar on time ni, dia lebih kepada hutang. Jadi antara yang mungkin saya nak just cakap juga adalah, alright, satu, okey, jangan lambatkan apa-apa bayaran hutang. Tu nombor satu. Ni pledge. Nombor satu nombor satu ni jangan sekalipun kita cuba lambatkan bayaran hutang. Alright. Okey, jangan kita lambatkan bayaran hutang. Kita cerita benda tu. Lepas tu juga okey, setiap bil bayar jangan tangguh. Ni nombor 2 lah. Ni kejap lagi saya tunjuk kat situ Okey, ni antara 2. Lagi satu adalah okey, bayaran hutang pada manusia.
kena paling tepat. Okay, janganlah yang dengan manusia ni jangan. Nombor 5 kita nak bincangkan ataupun apa yang saya rasa adalah okay, saya janji untuk melihat semua hutang saya dan buat bayaran tanpa lewat atau tangguh. Okay, kita akan bincang benda ni. Benda ni saya tulis je dulu, tapi dia lebih macam apa yang saya rasa macam kita boleh pledgekan. Contohnya, apa yang Abang Abu cakap, jangan lambatkan apa-apa bayaran hutang ni. Sebab bila kita melambatkan bayaran hutang ni, dia menjadikan kita unnecessary stress sebenarnya. Alright, mungkin kita lambatkan bayaran hutang sebab mungkin kita tak ada kita tak ada satu sumber. Itu paling teruk. Bila kita melambatkan bayaran kerana kita tak ada sumber, dia jadikan kita macam dalam keadaan stres dan kita mula mengambil hutang lagi. Sebab kita tak faham kan, sebenarnya bila kita berhutang, kalau kita tambahkan hutang, dia bukan menjadikan kita lebih baik tau, dia akan kita jadi lebih teruk. Ini kenapa saya cakap, dulu pun saya ada masalah ni, saya tak boleh bayar benda ni. Jadi saya mula dapat, first kali saya dah pakai kan, saya dah pakai kredit apa tu semua. Lepas tu saya tak boleh bayar. Jadi saya tak boleh bayar sebab saya tak ada pendapatan masa tu. Saya ambil loan lagi. Saya pergi ambil personal loan, kredit tak bayar, personal loan. Kita ambil personal loan daripada bank ni. Dan benda ni sebenarnya satu yang sebenarnya tak boleh kita buat. Tak boleh lah, jangan. Kalau kita tak mampu bayar, jangan ambil loan baru. Cuba kita cari apa saja yang kita boleh buat. Alright, sebab tu salah satu benda yang saya sendiri buat, kalau semalam kan kau tengok aku teba perata betul, kau belum tengok aku buat teh tarik. Sebab salah satu masa saya dalam satu keadaan yang teruk dulu, saya terpaksa buat teh tarik tau. Teh tarik malam, pukul 12 malam sampai 6 pagi saya buat teh tarik semata-mata untuk mendapatkan duit untuk saya dapat bayar. Kan saya dapat bayar saya punya kepentingan asas saya. Ini saya cerita 10-15 tahun dulu. Saya ada juga dalam keadaan yang teruk sangat, like bil tak boleh bayar, hutang banyak. Memang nak cakap on time tu tak adalah. Tak ada benda yang saya bayar on time. Tapi itu yang menjadikan saya makin teruk. Sebab tu saya cakap jangan lambatkan apa-apa bayaran hutang. Alright, pastikan bayar dengan cepat. Lebih-lebih lagi hutang yang boleh membawa maut. Apa tu hutang yang boleh bawa maut? Hutang kredit kad kau bayar lambat, habis. Alright, dia punya interest tu akan bunuh kita lah, babe. Dia boleh tahap sampai bunuh. Ramai orang, kenapa mereka terjun, mereka bunuh diri disebabkan masalah hutang ni? Sebab interest tadi, dia punya gila dia, ya Allah kan. Boleh buat kita macam takut lah. Boleh buat kita takut. Dan saya rasa itu benda yang saya nak just pastikan kita jangan lambat-lambatkan. Sebab dia bila lambatkan, benda tu akan jadikan kita stres dan akhirnya kita akan terjebak dalam satu pusingan tau, yang teruk sangat. Jangan. So itu yang saya nak kita pledge today. Saya tidak akan lambatkan apa-apa bayaran hutang. Saya akan on time. Right, saya akan bayar on time ataupun before time lagi bagus kan. So itu yang first kali kita nak bincangkan. Sebab kan mungkin korang pun ada that pengalaman, alright? Sebab bayar ni kita lambat-lambatkan, apa sebenarnya dia jadi bila kita lambat-lambatkan bayaran? Banyak benda tau. Ada benda bila kita lambat saja, dia punya penalty. Dia tambahkan penalty. Dan kita kadang-kadang sebab kita tak bayar, jadi kita macam buat tak apalah, RM60 je, RM50 je tambahkan, nak buat macam mana kan. Kita macam tu. Tapi benda tu juga membahayakan kita. Sebab apa? Bila kita dapat duit yang kita dapat, kita terpaksa bayar benda-benda yang sebenarnya tak masuk akal untuk kita bayar. Jadi itu pada saya adalah satu benda yang salah sangat. Alright, kalau kita dah berhutang, maka kita kena bayarkan on time lah. Jangan lambatkan. Itu benda yang first kali saya nak macam bagi tahu kat sini. Alright. Bila cash flow saya negatif, saya terpaksa skip sebulan untuk manage monthly cash. Lepas dah positif baru on track balik on time. Okey. Kadang-kadang benda ni saya rasa bukanlah satu benda yang macam
Kalau kita ni disiplin, alright, kita tahu benda tu dan kita tahu efek dia dan kita juga sudah ada persediaan dan fine. Tapi apa yang saya maksudkan ni, orang yang memang tak ada ambil kisah mengenai perjalanan ni, mereka memang tak ambil kisah kan. Jadi saya nak orang-orang macam tu yang sebenarnya kita fikir balik. Alright, kita fikir balik. Jangan lambatkan apa-apa bayaran hutang lepas ni. Alright, jadikan satu kewajipan pada kita. Kan. Kalau tak boleh juga awak kena cari jalan. Alright, jangan biarkan benda tu sampai ke bulan depan dan bulan depan. Ini jadi masalah. Alright, itu adalah satu benda yang abang nak share juga pada you all hari ini. Kedua, setiap bil jangan tangguh. Ni tadi hutang. Kan, tadi hutang ini pula bil. Kan, hutang dengan bil. Bil ni apa? Bil elektrik, bil telefon, bil tuition, bil itu, bil ini yang bulan-bulan recurring kan, di every month kita bayar dan bil ni juga pastikan awak jangan tangguh. Alright, bayar on the spot, bayar on time. Okay, kita tahu bil telefon pada sekian-sekian hari kita bayar. Kan, kenapa kita bincangkan benda ni pada hari ni? Kan, memang ada masalah, tapi inilah kepala otak kita ni. Kau tahu tak, otak kita ni dia ada satu power. Dia memang powerful, babe. Bila kita dah mula niatkan benda-benda macam ni, kita bincang, kita nampak kita bincang benda-benda ni, tapi saya nak awak mula yakinkan kepala otak kita dan yakinkan diri awak sebenarnya benda-benda ni kita boleh capai. Sebenarnya kita boleh capai benda-benda ni. Mungkin ada orang ingat aku ni gila tau berbual benda-benda macam ni. Sebenarnya saya nak otak kita mula berfikir dan mula yakin dan mula nampak dan mula gambarkan yang kita memang sekarang sedang buat benda macam tu. Dan bila awak buat benda macam ni, awak akan terperanjat dalam masa yang akan datang nanti. Dalam masa nanti awak akan nampak seolah-olah, bukan seolah lagi, awak nampak betul lah sekarang aku semua on time, tak ada benda yang delay, semua aku dapat bayar on time. Sebab otak kita bila kita dah train dia akan pastikan benda tu jadi. Sebab otak ni ada kelebihan luar biasa kan. Kalau dia dah fix kan, dia dah tahu dan dia akan pastikan, dan bila dia dah buat benda tu, dia akan automatically jadikan benda tu terjadi. Itu yang saya nak macam kongsikan dengan you all. Alright. Jadi setiap bil bayar, jangan tangguh. Ambil usaha awak tu bayar on the spot, on that particular day, bayar. Dan inilah yang akan jadikan diri awak ni macam very susah aku nak cakap benda ni, sebab benda ni awak kena rasa, babe. Tapi apa yang abang nak cakap, yakin. Right? Yakin yang awak, walaupun pada hari ini memang awak tak tahu macam mana aku nak bayar on the spot, ataupun tak tangguh sebab aku ada masalah itu, ada masalah ni, semua memang ada. Saya faham sangat. Saya pun pernah buat benda-benda ni. Tapi bila otak kita mula nampak benda tu, mula nampak kan, kita cakap okey, aku akan bayar bulan ni on time, dan awak akan jadi macam awak akan rasa macam best lah, aku dapat bayar semua ni on time. Alright. So itu adalah yang kedua yang kita nak bincangkan, iaitu jangan skip ataupun jangan bayar, jangan tangguh. Alright. Okay. Bila aku dah berbual benda ni pula, lagi satu, tadi kita bayar hutang kan. Hutang ni banyak jenis tapi saya nak cakap hutang pada manusia ni lah yang kena kau kotakan janji yang kau cakap. Alright. Sebab hutang dengan manusia ni, dia ada kena mengena dengan, dia ada hubungan dengan rezeki yang datang pada kita. Jadi bila kita ni jaga silaturahim dan jaga kita jaga janji kita pada orang dalam bentuk hutang ni, dan bila kita tunaikan tepat pada waktu dan sebagainya, awak akan dapat satu support, awak akan dapat satu sokongan daripada alam ni. Alam yang Allah ciptakan ni akan mula menyokong, mula membantu anda untuk mengekalkan, sebab awak ni telah menunaikan janji yang awak telah bagi tahu dan disaksikan oleh semua alam ni. Sebab tu orang yang bayar hutang pada manusia tepat pada waktu ni, dia lepas dia selesai benda tu kan, dia akan mendapat banyak kemudahan lain. Dia akan dapat banyak bantuan. Allah akan permudahkan dia dalam segala urusan dia. Sebab tu bila kita bersungguh-sungguh, kita dah berhutang dengan orang, tapi kita bersungguh-sungguh nak bayar kan, kita nak cepat habiskan, kita kalau boleh nak bayar dengan cepat kan. Ini adalah satu benda yang disukai oleh alam ni. Alam ni dia suka benda ni. Sebab tu kita ni kalau dengan manusia berhutang ni, jangan awak ambil mudah benda ni. Lebih-lebih lagi orang yang melarikan diri daripada tanggungjawab dan amanah untuk bayar hutang. Siapa yang larikan diri daripada membayar pada orang-orang yang dia berhutang, maka
benda yang sama akan berlaku dengan awak. Rezeki yang sepatutnya datang pada awak tak nak datang. Sebab tu saya cakap, Allah dah tentukan rezeki kita. Rezeki kita ni luas, dah melebihi keperluan kita. Tak ada orang yang Allah ciptakan dengan rezeki yang tak cukup. Semua orang yang Allah ciptakan di dunia ni mempunyai rezeki yang melebihi daripada apa yang dia perlu. Right? Sebab tu orang tu memang ada rezeki dan dia ada lebih daripada yang dia perlu. Dan kenapa ada orang ni dapat banyak dan banyak? Sebab orang ni Allah dah bagi dia. Maksudnya Allah dah berikan dia hidayah, taufik, ilham untuk mendapatkan rezeki dia. Sebab apa? Perwatakan mereka, mungkin janji mereka, mereka lakukan benda-benda yang baik. Dan mereka juga pastinya, saya pasti orang-orang macam ni, orang yang membayar hutang pada manusia tepat, ataupun dia memang tak ada hutang dengan manusia. Kan, dia tak ada hutang dengan manusia. Bila kita tak ada berhutang dengan manusia, kita akan lebih dicintai, lebih kita disayangi. Sebab bila kita tak berhutang, orang akan mula sayang pada kita. Tapi kalau kita ni banyak hutang, orang tak sayang, orang akan mula benci kita. Itu sudah menjadikan kita kehilangan banyak magnet penarik rezeki ni. Ini kena jadi lepas ni awak janji pada diri awak, kalau ada hutang pada manusia, kita settle kan. Alright, bila saya cakap settle kan, bukanlah selepas kita hutang dengan dia RM100,000, bukan kita nak bayar macam mana kena bayar, tapi kita adakan hubungan. Kita jumpa dia, kita cakap, kita bayar apa yang kita mampu dulu kan, ataupun kita buat schedule, bulan-bulan saya bayar banyak ni. Macam manalah kau kena decide dan kau kena adakan hubungan tu. Selepas kau dah janji aku bayar bulan-bulan banyak ni, awak kena buat benda tu. Alright, itulah yang sebenarnya saya alami. Alright, dan saya rasa bila kita mula bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ataupun hutang dengan manusia ni, ya Allah, kita punya nikmat Allah bagi kita, Allah permudahkan. Allah permudahkan urusan bila kita berniat macam tu je. Niat macam tu je, you dah dapat dia punya pertolongan Allah. Jadi pastikan benda ni juga kita buat. Alright, okay. Dan last kali, ini yang kadang-kadang kita sebab hutang terlampau banyak, kita macam tak nak tengok hutang kita kan. Ada orang ni bila hutang dia terlampau banyak, dia tak nak tengok hutang dia. Dan dia disebabkan sifat tu, dia macam tak tahu apa keadaan dia, dan dia juga cuba ignore benda-benda yang sepatutnya dia face. Dan akhirnya dia boleh sampai satu tahap yang yang menyakitkan lah, proses yang menyakitkan. Lebih-lebih bagi orang yang tak kuat kan, memang penyakitkan. Sebab dia mengakibatkan satu emosi kan, sensitivity kan. Orang melihat kita dan orang cerita, alah dia ni kau tengok lah, dia kena pergi court lah babe, asal dia tak bayar lah, dia hutang ni, dah bankrupt ni. Ini semua adalah satu permainan emosi. Kalau kau tak kuat, kau akan buat benda-benda yang tak betul, yang berpunca daripada kita tidak melihat hutang kita. Contohnya, kalau kita ada hutang yang banyak pun, kalau awal-awal kita dah tengok dan kita pergi jumpa dengan pihak-pihak tertentu, kita akan dapat satu proses yang lebih mudah daripada kita ignore sampai terpaksa kita pergi ke satu tahap yang paling tinggi kan. Mungkin kita terpaksa berhadapan dengan mahkamah, ataupun dengan surat-surat yang demand awak, yang boleh menjadikan awak bankrupt dan sebagainya. Jadi sebab tu, kalau kita dapat surat lawyer ke surat apa ni, jangan kita takut, ataupun jangan kita rasa macam malu dan sebagainya. Alright, kita pergi berjumpa untuk mendapatkan dia punya solusi dia. Ini kenapa aku cerita benda ni, sebab saya dah lalu benda ni kan. Saya dah lalu benda ni sebab dulu adalah saya salah satu orang yang membompat ni. Malas aku nak tengok kan, nak kalau bank ni surat aku tolak je, tapi aku tahu memang nak minta hutang. Macam mana aku nak bayar, duit tak ada, apa tak ada. Jadi saya ignore. Saya ignore sampai surat lawyer pun saya ignore juga. Malah ni malah lah. Sampailah saya dapat surat daripada mahkamah yang dibawa oleh orang. Dia bukan macam mahkamah dia hantar tau, orang bawa dan dia cerita, dan dia terus sitah saya punya barang-barang dalam rumah saya kan. Masa itulah kita tersentap dan kita rasa macam apa ni kan. Sebab kalau kita tak datang juga kat court ke apa, kita punya barang-barang ni akan disita dan dilelong dan sebagainya untuk mendapatkan balik. Jadi masa itulah saya macam terus macam tersentap dan tunggu pada hari itu. Dan baru saya pergi
ke court untuk melalui proses-proses tu, dan bila saya lalu proses tu baru saya tahu sebenarnya benda ni boleh dielakkan daripada awal dulu. Masa saya dah jumpa tu saya boleh elakkan. Tapi bagus juga Allah bagi saya ujian ni, Allah bagi saya benda tu untuk saya lalu supaya saya dapat satu pengajaran dan saya boleh ajar. Sebab bidang saya dalam mengajar pasal kewangan kan. Bidang saya mengajar pasal kewangan. Jadi yang bestnya bila kita dapat mengajar dengan segala pengalaman kita. Itu yang paling best. Kita ajar bukan mengikut buku ataupun belajar ke apa kan, tak ada. Kita ajar semua benda ni, kita ajar mengikut pengalaman kita. Dan hari ni saya cerita ni pun sebab pengalaman saya, sebab tak bayar online ni, tak bayar on time ni menjadikan apa sebenarnya jadi dengan bila kita tak mengendahkan bayaran. Sebab tu pengalaman saya tak bayar dan saya tahu apabila saya bayar pula apa dah jadi. Bila kita mula bayar dengan secara on time, dengan betul, tepat kan, tak melambat-lambatkan, maka dia menjadi macam satu benda yang banyak positivity dia. Contohnya diri kita sendiri jadi orang yang sangat positif dan tenang saja, tak adalah macam terfikir sana terfikir sini. Pergi pun kita macam macam okey je. Nak macam masa dulu kan, ada masa yang kita tak ada kereta. Kan, ada kereta tapi apa yang kita masa tu apa yang kita cakap tu, kita ada kereta tapi kita tak bayar. Bila kita tak bayar, kita nak bawa kereta tu pun nak bila kita tak bayar sebulan, 2 bulan kan, 2 bulan, 3 bulan tak bayar, la ilaha illallah, awak punya debaran dalam hati awak tu bila bawa kereta tu, masya-Allah, awak tak dapat nak cakap apalah kan. Itu sebenarnya kan, kita tak tenang, kita rasa macam terbeban, bawa kereta je stres, like macam takut je bila masa tak tahu orang datang stop kita ke apa kan. Jadi itu jadi satu benda yang macam tak best lah. Sebab tu pastikanlah kita jangan lagi melambat-lambatkan bayaran kan. Jangan tangguhkan hutang kita, jangan bayar lewat, benda-benda macam ni lah Sebab tu daripada awal kita kena pastikan kita punya kemampuan untuk berhutang tu, kita check dulu. Jangan kita berhutang tanpa ada kemampuan, right? Sebab bila kita tak ada kemampuan, lebih baik jangan berhutang lah Tak apalah kita tak ada kereta ke ataupun kereta kecil je ke, tak adalah masalah pun kan. Sebab ramai orang ni, kita ni hidup ni bukan untuk kita lah. Kita hidup untuk orang yang membebankan kita. Kita beli kereta bukan untuk kita pun sebenarnya. Kita beli untuk orang lain, dia nak tengok kan. Inilah satu punca kenapa ramai dalam keadaan macam tu. Jadi saya haraplah, walaupun perkongsian kita ni macam tak adalah benda kan. Nampak Dr. Rabi ni dia cakap dah pernah alami 20 tahun lepas. Nampak orang ini, Dr. Rabi ni pengalaman 20 tahun lepas. Sebab dia tak bayar hutang dengan tak bayar bil-bil, tak ambil kata orang tu, mungkin tak serius dalam benda tu. Sebab pada satu masa waktu yang muda kan, kita rasa benda ni macam tak ada masalah babe, tapi kita tak faham benda tu sebenarnya akan membawa masalah. Sebab tu daripada awal kita jangan buat benda tu. Kenapa saya cakap? Sebab saya dah lalu perit sangat kan. Dia bukan dia emosi babe. Bergaduh kita kat family, bergaduh kan. Lepas tu kita jadi penipu, kita banyak menipu babe. Sebab kita tak ada duit, kita nak pinjam, kita tipu kan. Kita tipu, kita berbohong kan. Tipu dan berbohong lain Tipu ni macam kita menipu orang lah. Berbohong, kita cakap bohong banyak kan. Nak bila bank telefon kita cakap besok kita bayar, padahal mana ada duit nak bayar. Kita menipu, kita bohong kan. Lepas tu dengan saudara mara kita cuba pinjam pun kita menipu, cakap itu ini, padahal kita nak bayar benda tu kan. Ya Allah, memang tak best lah. Saya rasa saya tak nak dalam kedudukan macam tu sampai saya buat keputusan no, I'm not, alright kan. Nampak depression, habis murung, tend to commit suicide. Nampak ini bahaya kan. Ini bahaya ni kan. Dia boleh lead to that thoughts untuk commit suicide, right? And people yang tak ada kekuatan, dia akan buat kan. Dia tak mampu nak berhadapan dengan masyarakat yang selama ni dia hidup dia mewah. Sekarang alih-alih kereta dia kena tarik depan orang kan. Rumah yang dia duduk, rumah besar, alih-alih dah kena disita kan. Orang tak boleh terima babe kan. Orang tak boleh terima benda tu sebab dia sangat emosi kan. Lebih-lebih lagi dia memang hidup dalam keadaan yang gah macam tu
Memang susah, babe. Tapi kalau orang yang kuat ni, itu mungkin adalah permulaan untuk dia. Sebab tu bila, tak apalah kalau kadang-kadang kita buat silap ke, kita dah tersilap dalam pengurusan kewangan kita, dan mungkin kita disita, mungkin kita ditarik kereta kita ataupun rumah kita dan sebagainya. Jangan kita lemah, sebab itu adalah proses sebenarnya, proses untuk bangkit balik. Kenapa Abang Abu hari ni jadi orang yang banyak macam cerita pasal kewangan ni? Tak ada pun, aku tak ada belajar, tak ada apa, aku tak ada jual insurans kat sini, tak ada apa benda, babe. Aku cerita benda yang aku lalu, dan aku rasa benda ni patut aku share dengan orang. Dan sebab ramai orang yang datang pada aku, dia ada itu, ini dan sebagainya. Jadi bila aku pernah lalu benda ni, jadi senang untuk saya macam connect dengan dia orang, beritahu ini pernah saya lalu, macam tu lah. Okey, contohnya betul perit rumah hampir kena lelong, mujur cepat dapat pembeli. Ni kan kadang-kadang saya, okey, awak cepat dapat pembeli, saya ni pernah disita kan. Ada rumah yang terpaksa dilelong kan, ada berlaku di Malaysia lah rumah tu. Okey, so benda tu lah penting. Okey, Abang Abu, dalam buat bisnes ni, how many years we should get back the capital? Perhaps untung bersih in 1 year should. Okey, sebenarnya benda ni terpulang pada bisnes kita. Alright, bisnes kita ni pula terpulang pada capital yang kita nak keluarkan untuk setiap bisnes. Alright, so pada saya bisnes yang terbaik adalah yang COD. Maksudnya modalnya kosong, dia boleh dapat duit cepat. Itu terbaik. Tapi kalau macam cakap setahun tu adalah satu masa yang satu masa yang panjang lah dalam sekarang punya time. Bisnes sekarang 1 tahun tu panjang. Tapi itu adalah satu jangka masa yang okey lah. Right? Ada bisnes yang memerlukan 3 tahun, ada bisnes yang memerlukan 5 tahun, tengok modal dia macam mana. Tapi kalau orang biasa kita buat, saya rasa awak tak boleh tunggu setahun kan, sebulan 2 bulan awak dah dapat balik capital awak dan cash awak. Sebab tu you must work on a cash business. Maksudnya bisnes-bisnes yang membawa pulangan cash revenue, cepat dia terus dapat cash. Kita bukan buat benda ni cash datang 5 bulan 6 bulan dan sebagainya. Itu yang jadikan some good business dia hancur, sebab cash flow dia tak kuat. So the best business adalah the best business adalah yang ada cash flow yang cantik. Alright, berapa persen untung bersih itu dalam satu. So that's why I cakap it's depend on your business itself. Tapi pada saya, kalau macam saya suka 100% or 200% or 1000% kan. Dalam satu tahun tu saya should dapat 500% kan untung capital saya kan. Itu saya punya style. Sebab tu kita punya modal bisnes, biasa saya punya modal bisnes, sebab saya dah belajar banyak pasal bisnes ni, saya punya modal kalau boleh pun minimal lah dalam 1000-2000. Tengok apa bisnes yang macam tu saya suka. Ataupun paling kuat pun adalah 10-20 ribu punya bisnes. Right, kalau yang mungkin memerlukan satu benda yang dah established, then barulah kita cerita pasal 6 figures, 7 figures, even 8 figures punya businesses modal. Tapi itu semua adalah level-level dia. Sebab tu saya cakap dia bukan satu benda yang saya boleh terus bagi. Itu depend on level mana kita start bisnes kita. Okay, itu benda yang betul lah. Alright, Dr. Rabi dia cakap I sold my house and settle baru relief gila. Betul, saya juga buat keputusan yang sama, Dr. Rabi. Saya terpaksa menjualkan rumah saya di Singapura pada masa tu untuk saya selesakan kepala otak saya. Kalau tak, saya punya bebanan tu bukan main luar biasa kan. Nasib baiklah masa tu ada rumah yang saya terpaksa jual, tapi dia tak menyelesaikan semua. Saya masih lagi struggle selepas menjual rumah tu pun. Alright, itulah akibatnya kita tak menjaga hutang kita, tak menjaga bayaran kita selalu tak bayar on time. So itulah dia punya kesilapan dia. Itu yang saya nak cerita, kesilapan kita tu. Alright, so saya harap tak you tak buat kesilapan yang sama. Alright, tak buat kesilapan sama, sebab benda tu akan jadi. Nampak, ini Dr. Rabi adalah cerita benar. Nampak dia terpaksa jual rumah, babe. Nasib baik ada rumah. Cuba bayangkan tak ada rumah pula kan. Sebab ada masa selepas tu saya memang dah jual rumah, masih tak boleh settle. Jadi kita buat kesilapan yang baru pula dengan pelaburan kan. Kita buat satu kesilapan, kita bukan pinjam lah, kita ajak orang pinjam duit untuk kita melabur.
Dan akhirnya pelaburan tu tak menjadi. Dan ini adalah kesilapan yang seterusnya saya lakukan, yang menjadikan saya dalam keadaan teruk sangat sampai saya terpaksa um, ada masa saya memang terpaksa macam kurungkan diri. Maksudnya kurungkan diri ni macam saya tak berdepan dengan orang, saya banyak berfikir, saya stres diri, saya menangis. Masa itulah yang sebenarnya kita balik kepada Allah, kita balik kepada Yang Maha Pencipta, kan kita menangis melihat apa yang kita buat silap, dan baru kita sedar sedekah ni penting. Kita tak pernah bersedekah masa tu kan, tak pernah buat sedekah, tak pernah bagi orang makan kan, tak pernah benda-benda macam ni sebenarnya menjadikan kita dalam keadaan macam tu. Dan saya terus berjanji saya akan memulakan sedekah, mula memberi, mula menderma, mula beri makan pada orang. Dan saya jadikan, saya buat sorang-sorang, saya juga ajak ramai-ramai untuk melakukan benda-benda macam ni. Jadi saya dah jadi advocate untuk benda tu. Sedekah ni saya advocate, sedekah. Okey, bagi makan. Kau tak tahu macam mana aku sediakan platform, bagi makan kan. Macam tu lah. Itu yang saya terus buat dah. Alright, Bambu, thanks for sharing. Dan apa ni, yang tarik orang kaya kau tu bukan pasal hutang lah kan, ambil simpan baru keluar. Itu lain. Itu sebenarnya ajar orang untuk menyimpan kan, ajar orang untuk menyimpan. Sebab biasanya dia orang ni nak orang yang berhutang ni, dia tak ada masa nak simpan, babe. Dia tak ada masa nak bayar hutang. Maksudnya dia tak ada duit, dia tak ada cara nak bayar hutang. Kau nak suruh dia simpan, kan. Tapi tarian tu untuk bagi tahu itu flow dia. Flow dia adalah dapat simpan dulu baru kita belanja. Itu flow dia untuk memastikan semua orang ni pun boleh menyimpan. Itu sebabnya saya suruh buat macam tu. Okey, kita ada Ihsan Selangor, Ihsan Suliman. Baru saya sedar tiap-tiap tahun ada je saya jual barang personal untuk settlekan hutang, kan. Dia baru sedar banyak benda dia jual untuk settlekan. Allahu Akbar. Kadang-kadang benda tu semua berlaku sebab kita tak on time. Kita bila on time ni, saya rasa banyak benda macam tu dapat dielakkan. Dan kita akan dalam satu keadaan yang lebih ceria, lebih gembira kan, bila kita punya semua ni online, kita on time kita settle kan, right? So itulah kita dapat berbincang pada hari ini, walaupun topiknya taklah macam menikam ke kalbu, menusuk ke kalbu, tapi kalau you tengok balik, sebenarnya dia adalah satu penampah pada muka kita. Sebab apa? Sebab kita memang tak buat benda ni. Lepas tu kita nak berjaya, kita konon-konon nak berjaya, nak jadi macam tu, macam ni. Hello, kau punya bill tu kau bayar on time dulu, lepas tu kau cerita benda lain. Kalau ini sendiri kau belum lagi, kau jangan nak cerita benda lain lah. Saya ni kalau berjumpa dengan orang kan, kalau dia cerita benda-benda macam ni, saya cakap, aduh, kau belum bersedia lah, babe. Baik cerita benda ni kan. So saya harap you boleh bayar on time lepas ni semua benda. Tak kisah walau sekecil mana pun, jangan kita tangguhkan, jangan kita lewatkan. Alright, apa-apa hutang, alright. Dan juga setiap bil-bil, alright, hutang tu jangan tangguh, bil-bil tu jangan tangguh. Bayar hutang manusia ni, ya Allah, okay, jaga bayaran manusia ni, right. Dan juga janji awak tengok semua hutang awak dan awak buat, right, awak buat satu jadual bayaran, berjumpa dengan pihak-pihak yang awak berhutang, mula buat satu jadual pembayaran yang betul. Mudah-mudahan itu akan membantu kita untuk menyelesaikan hutang kita, right? Sebenarnya banyak lagi. Ini bukan solusi sebenarnya. Ini hanya sembang-sembang. Solusinya ada tiga jenis solusi. Alright. Yang pertama, solusi daripada minda. Minda ni, kenapa saya cakap minda tu solusi dia? Awak kena yakin, alright, hutang kita akan settle. Awak kena yakin hutang kita akan settle. Macam mana nak settle? Alright, Allah. Okay, kita tahu ada satu kuasa yang akan menyelesaikan benda ni. Kita ni hanya boleh buat. Alright, tapi minda kita kena percaya, alright, ada satu benda yang akan bantu. Sebab kita berniat dengan ikhlas nak settlekan hutang tu. Aku memang nak settlekan hutang ni, ya Allah, kau bantulah aku, ya Allah, untuk settlekan hutang tu. Jadi kita kena yakin, dan aku yakin kau sajalah yang boleh settlekan. Itu persediaan minda. Kedua, dari segi practicality kita mula melihat berapa hutang kita. Ini practicality, secara fizikal kita kena buat.
Kita kena susun atur berapa banyak hutang yang kita ada, berapa yang kita dapat hari ni, siapa yang aku kena jumpa. Okey, kita pergi pihak-pihak bertentu untuk kita susun atur balik. Kalau tak boleh pergi jumpa AKPK tu ke, correct, jumpa siapa saja yang boleh dapat membantu kita untuk menyusun balik atur. Alright, bila saya cakap menyusun tu, kita dapat satu jumlah yang perlu kita sediakan setiap bulan physically, kan. Alright, dah buat benda tu, kita kena mula cari jalan untuk menyelesaikan benda tu. Alright, menyelesaikan macam mana kita nak selesaikan apa tu semua. Dan ketiga adalah dari segi spiritual kita. Mula berdoa, mula mengeluarkan sedekah tadi. Mula bersedekah, alright. Mula bersedekah dan berdoa untuk mendapatkan hidayah Allah dalam kita menyelesaikan hutang kita ni. Jadi ini tiga benda yang perlu kita lakukan. Awak kena lakukan tiga ni. Kalau buat satu je tak. Tapi masalahnya bukan diorang tak nak bayar, pasal diorang memang terkejut, terkalut dengan problem tak boleh bayar. Betul tak? Aku faham, diorang pun tak ada masa untuk fikir macam mana nak buat duit. Diorang just dapatkan duit extra dengan tenaga diorang. Allahualam. Yalah, dia tak, sebenarnya benda ni bukan bukan kalau dia betul-betul nak bayar, dia akan usaha babe. Kan biasanya diorang ni macam dia give up. Dia cakap, alah susah lah aku nak bayar. Jadi dia mula cari benda yang senang seperti hutang tadi. Kan dia nak bayar, nanti dia cari hutang. Lah hutang ni sampai satu masa dia dikelilingi hutang. Kenapa orang terbeban dengan hutang? Kalau cek balik kan Suhaimi, kau cek balik kenapa dia orang ni berhutang. Sebab dia punya method untuk selesaikan hutang adalah dengan berhutang. Right, dia punya method untuk selesaikan hutang ni adalah berhutang baru untuk selesaikan benda ni. Jadi dia berpusing sampai satu masa dia dah tak boleh pusing. Right, itu sebab mereka ni terjerat dalam benda macam tu. Okay, so saya harap kita tak buat benda tu. Okay, Salbi Abi, salam macam mana dengan ASB? Elok bayar bulan atau habiskan bayar bila kita dah ada duit? ASB tak, ASB tu adalah satu komitmen yang akak ada, bayar setiap bulan tu dah cukup dah. Kan as long akak ada bayar setiap bulan tu okey je, tak ada masalah. Sebab apa yang kita dapat loan, melainkan akak ambil loan daripada Along dan cuba bayar ASB, tu silap lah. Kan sebab kos hutang kita dengan kos dividen yang kita dapat tu tercek. Kalau kos hutang kita lebih tinggi daripada dividen yang kita dapat, maka lebih baik kita settle, kan maksudnya kalau kita ada duit lebih, kita terus bayar settle. Tapi kalau dividen kita ni boleh menampung kita punya pembayaran tadi, mungkin hutang kita ni 2%, tapi kita punya dividen 5%, then okey lah, kita bayar bulan-bulan, tak perlu nak habiskan macam tu. Alright. Tapi of course kalau kita ada duit berjuta, then tak payahlah kita nak berhutang pun, kita ambil je, beli je terus SB tu, tak payah nak hutang-hutang. Itu yang terbaik. Okey. Alright, berdoa, bersedekah dan berusaha. Ya betul. Alright, 3 minda. Memang berdoa tu kena, tak ada benda lain Bermula dengan berdoa, tapi sebelum berdoa tu kita kena yakin, kita kena berserah pada Allah, sebab Allah je yang boleh selesaikan masalah kita. Kita yakin sangat sebab kita niat ikhlas, kita nak settlekan benda ni supaya kita tak nak terbeban dalam hutang. Alright, lepas tu kita mula berusaha. 2 berusaha. 1, kita kena tahu berapa yang kita berhutang tu. Kita kira lah semua benda-benda ni, apa tu semua tu kena kira. Nak benda-benda macam tu, ilmu dia kena belajar. Right, pergi dekat www.mechanicwang.com, ada satu modul Debt Buster, pembasmi hutang. Awak boleh download benda tu, awak kena bayar benda tu sebenarnya. Dan download, dan awak ada video-video yang saya cerita step by step apa kena buat. Alright. Tapi dalam straight perbincangan macam ni, abang bagi tahu, right? 2 benda secara praktik kita kena buat adalah kita perlu tahu, kita kena kira, kita kena tulis, kita kena tahu berapa hutang kita dan berapa yang sepatutnya kita bayar. Itu yang first. Kedua, solusinya sekarang, apa yang perlu kita dapat? Perlukah aku bekerja? Perlukah aku buat something? Perlukah aku dapatkan satu pendapatan tambahan untuk aku dapat menampung hutang ni saja? Right, itu adalah kita punya body action kita. Dan ketiga adalah kita punya perbuatan spiritual, iaitu berdoa sambil kita bersedekah. Alright, bersedekah, memberi makan pada orang. Alright, benda-benda ni kita buat untuk menunjukkan yang kita ni masih bersyukur dengan segala pemberian Allah, dan kita tidak lokek, tidak kedekut untuk kita melakukan perkara-perkara baik yang boleh membantu ataupun perkara baik dalam bersama umat ataupun kepada masyarakat, kepada manusia lain. Right, kita bagi benda-benda macam tu, bersedekah dan juga memberi makan. 2 benda ni buat, dan berdoa selepas awak melakukan kedua ni.
Alright, jadi itu sajalah untuk hari ini. Kita dah 15 minit. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok sebab saya ada urusan seterusnya sekarang ni, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam Puasa Kewangan topik hari ke-22 esok. Kita ada hanya lagi dalam 6 hari saja untuk kita settlekan kita punya puasa kewangan, dan kita akan tumpukan last few days ni untuk kita bersiap untuk hari raya, insyaAllah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.